Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahmi Adli bin Mazuki S55247 akan membentangkan projek idea konservasi saya yang bertajuk memelihara sumber perikanan di Malaysia. Perikanan adalah untuk menjaga sumber hidupan akuatik daripada pupus ataupun semakin berkurang kerana masalah eksploitasi berlebihan ataupun kerana masalah air yang tercemar. Kerana sumber perikanan merupakan sumber makanan untuk manusia dan sumber protein yang terbesar untuk manusia. Antara cara-cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara sumber perikanan di Malaysia adalah dengan menghadkan jumlah tangkapan dari sektor aquaculture, menjaga tempat nursery area ataupun tempat perbiakan, mengemaskini undang-undang negara, pengharaman pukat tunda, membesarkan saiz mata pukat dan akhir sekali dengan menjaga kebersihan air laut. Yang pertama adalah mengemaskini undang-undang. Mengemaskini undang-undang adalah bermaksud pihak yang berwajib haruslah membuat undang-undang yang lebih tegas untuk menjaga sumber perikanan di perairan kita. Selain daripada itu, pihak berwajib hendaklah meronda kawasan perairan kita dengan lebih kerap untuk menghalang dicerobohi oleh nelayan dari negara asing yang biasanya mengeksploitasi sumber akuatik kita secara berlebihan. Seterusnya adalah dengan mengenakan tindakan tegas pada sesiapa yang melanggar undang-undang tentang perairan kita. Dan seterusnya adalah dengan menguatkuasa zon perairan untuk mengelakkan pelanggaran zon untuk kapal yang tidak sepatutnya menangkap ikan di zon terbabit. Kaedah untuk memelihara sumber perikanan di Malaysia yang kedua adalah dengan mengharamkan penggunaan pukat tunda. Seperti yang kita ketahui, pukat tunda merupakan teknologi alatan perikanan yang sangat efisien dan menangkap semua jenis ikan. Selain daripada penggunaan pukat tunda juga merosakkan habitat kehidupan akuatik dasar, habitat dasar adalah termasuk merosakkan terumbu karang. Dan seterusnya adalah pukat tunda juga menangkap jumlah ikan bajet yang sangat berlebihan. Selain itu, pukat tunda juga menangkap hidupan akuatik yang terancam kepupusannya seperti penyu. Yang ketiga adalah dengan menjaga tempat nursery area. Tempat nursery area ataupun tempat perbiakan ini adalah kebiasaannya di mana tempat ini menjadi tumpuan untuk induk ikan melepaskan telur mereka ataupun anak-anak mereka untuk meningkatkan jumlah populasi mereka. Kawasan-kawasan utama yang menjadi tempat nursery area biasanya adalah di tempat kawasan paya bakau dan tempat terumbu karang. Dengan menjaga tempat pembiakan ini, bilangan anak ikan akan terus meningkat dan seterusnya akan menambah jumlah populasi ikan di perairan kita. Yang keempat adalah dengan membesarkan saiz mata pukat. Seperti yang kita tahu, saiz mata pukat yang dibenarkan di Malaysia adalah sebesar 38 mm. Saiz pukat ini adalah sangat kecil, menangkap ikan-ikan yang masih kecil atau ikan-ikan yang berpotensi menjadi hidup pada masa hadapan. Dengan membesarkan saiz mata pukat juga dapat mengurangkan bilangan bycatch ikan. Bilangan oleh yang demikian, sewajarnya kita membesarkan sektor aquaculture ini dengan menggunakan saiz mata pukat yang kecil juga secara tak langsung akan menangkap anak-anak ikan yang tidak cukup saiz ataupun ikan yang tidak matang lagi. Yang kelima adalah dengan menghadkan jumlah tangkapan. Menghadkan jumlah tangkapan ini adalah bermaksud menghadkan jumlah ikan yang ditangkap, terutama untuk nelayan pukat tunda atau jumlah atau laut dalam. Menghadkan
tangkapan juga adalah bermaksud untuk menggunakan asai hak tangkapan untuk sesetengah spesies ikan ataupun hidupan akuatik. Dengan menghadkan asai tangkapan, sesetengah anak ikan atau ikan yang tidak matang akan dapat diselamatkan, dan seterusnya ikan tersebut berkemungkinan akan menjadi induk pada masa hadapan. Yang kelima adalah dengan menghadkan tangkapan. Menghadkan tangkapan ini adalah dengan menghadkan tangkapan ikan yang ditangkap, terutama untuk nelayan buka tunda atau laut dalam. Yang keenam adalah dengan menjaga kebersihan sumber air kita. Sebagai pihak yang bertanggungjawab, kita tidak sepatutnya membuang sampah ke dalam sungai ataupun laut, kerana sampah yang dibuang secara tidak langsung akan menyebabkan air tercemar dan membiaskan hidupan akuatik untuk meneruskan kehidupan. Selain daripada itu, kilang-kilang tidak sepatutnya melepaskan sisa bahan buangan toksik ataupun bahan buangan ke dalam laut ataupun sungai, kerana hal yang demikian akan menyebabkan hidupan akuatik mati atau tidak selamat untuk dimakan oleh manusia. Selain daripada itu juga, pembinaan juga menjadi salah satu faktor terjadinya pencemaran air, terutama di kawasan pesisiran pantai ataupun kawasan paya bakau dan sungai. Yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah dengan sumber aquaculture. Aquaculture adalah sumber yang ketiga terbesar menyumbang kepada sumber perikanan di Malaysia. Pembesaran sektor perikanan aquaculture akan menjamin ikan untuk terus membiak dengan lebih pesat dan lebih cepat, selain daripada terus menambah stok ikan. Selain daripada sektor aquaculture ini dapat menyelamatkan ikan daripada ditangkap oleh para nelayan, ikan ini juga akan lebih cepat membesar dan mempunyai makanan yang cukup. Ikan-ikan yang berada di sektor aquaculture ini biasanya mempunyai kualiti yang terjamin, kebersihannya daripada bahan-bahan yang tak sepatutnya. Yang demikian, sektor aquaculture ini akan menyebabkan stok ikan yang berada di perairan kita akan terus meningkat untuk masa hadapan. Kesimpulan yang boleh diperbuat dengan memelihara sumber perikanan di Malaysia adalah sangat penting untuk menjaga stok ikan akan terus berlangsung pada masa hadapan. Eksploitasi secara berlebihan akan menjejaskan stok ikan dan akan menyebabkan ikan semakin berkurang dan akan memberi impak pada masa hadapan. Impak yang akan terjadi adalah seperti kekurangan sumber protein dan kenaikan harga ikan yang melambung. Selain